Assalamualaikum dan apa khabar semua Mystery Lovers. Berjumpa lagi dengan Miss Hudi dalam cerita yang seterusnya. Jom kita check it out. So, tajuk hari ini ialah Aku si Penghidap Sawan. Okay, so kalau korang baru kali pertama dengar channel ni, tengok dengar channel ni. So, aku kenal diri aku. Okay, aku Miss Hudi. Okay, nama benar Miss Hudi. Aku dilahirkan sebagai anak sulung dalam family aku. So, aku lahir mula-mula tu, ni cerita pada mak aku kan. Aku lahir okay, normal, tak ada apa-apa. Cuma start beberapa bulan lepas tu aku cepat demam. Badan aku cepat demam. Memang kalau boleh kata tiap-tiap bulan tu aku akan demam. Mula-mula demam je tau. Demam. Tiba-tiba dah diikuti dengan demam panas. And paling kronik lah aku kena sawan tau. Memang berapa kali masuk keluar hospital. Lepas tu sawan aku ni bukan sekadar sawan yang orang kata just tarik tu je. Tapi bila aku dah start boleh fikir, bila dah besar lah kan, aku kena sawan sampai aku dah jam 4 tau. Tu paling lah aku kena lah. Tapi yang aku ingat masa tu aku kena sawan, itu memang aku ingat jelas kejadian tu. Sebab aku pelik, tiap kali aku kena sawan kan, aku raba-raba bawah bantal aku mesti ada gunting, diasin. Sebenarnya bila aku kena sawan tu aku tak sedar sebenarnya. Aku sudah sedar je, aku buka mata je, mesti aku tanya soalan sama kat mak aku. Mak, kenapa macam tu. Sebab aku buka mata tiba mak aku duduk depan. Macam tu mesti dalam keadaan yang boleh nangis macam tu. So, aku macam apa lah. Sampai tahap mak aku malah nak jawab dah soalan aku tu. Sebab setiap kali aku sawan tak sedar, aku buka mata, soalan sama aku tanya. Okay, so benda aku nak cerita ni pasal sawan ni memanglah ada juga kaitan dengan saintifik semua kan. Tapi sebenarnya ada juga kaitan dengan gangguan tau. Sebab apa aku boleh cakap macam tu? Sebab yang aku ingat ada sekali tu aku kena sawan. Sebelum aku nak kena sawan yang tak sedar tu, lepas tu aku dah panas. Badan aku panas sangat. Aku rasa panas dah ni. Rumah aku ni rumah flat, ada 2 bilik je. So kalau aku demam, kalau siapa-siapa demam, tak kisah aku ke adik-beradik aku ke demam, memang mak aku akan kata bentang tilam atau toto dekat ruang tamu. Sebab kat situ je macam pengudaraan dia agak terbuka kan, luas kan. Tujuannya supaya orang demam tu cepat sihat lah. Kalau duduk dalam bilik terperuk, lagilah kau lambat sihat kan. Okay, jadinya masa tu aku ingat je, aku duduk dekat luar, aku tengah tengok TV macam tu. Masa tu aku macam mata aku berat panas, berat mengantuk tidur. Aku rasa aku tidur lah. Dalam tidur aku tu aku mimpi aku kena bawa dengan satu watak kartun. Kelakar gila weh. Watak kartun pula bawa aku kan. Watak kartun Minnie Mouse. Aku ingat tu. Watak kartun Minnie Mouse. Dia bawa aku jalan-jalan lautan tu. Aku happy. Dalam mimpi tu aku happy. Dia bawa, dia tarik aku jalan sampai naik satu bukit. Ni aku nak cerita. Aku dari masa kecil-kecil lagi, aku sentiasa mimpi yang aku duduk tempat tinggi dan aku akan jatuh ke bawah golek-golek. Aku akan jadi gayat gila. Dan masa aku nak kena sawan tu, aku mimpi sama ke. Minnie Mouse tu bawa aku naik atas bukit tinggi-tinggi. Lepas tu muka dia jadi berubah, dia tolak aku daripada bukit tu. Lepas tu aku rasa macam laju je terjun ke bawah. Pada aku, masa yang aku mimpi tu, kalau sebentar sekejap dia jatuh. Lepas tu aku tak sedar. Lepas tu aku buka mata, aku tengok mak aku ada nangis. Tanya kenapa. Mak aku cakap lah, biasalah kena sawan. Sawan aku ni dahsyat kan, sampai lidah aku kan tak bentuk lidah kan. Sebab dia kali aku sawan, aku akan gigit lidah aku. Tak sedar kan. Memang badan aku kejang, mata aku ke atas. Okay, tu yang aku ingat masa tu dah macam 2 kot. Lepas tu ini paling kemuncak lah. Masa umur aku 10 tahun, masa tu aku dah ada start demam panas kat rumah. Rumah aku ni bukannya apa ni cakap, kita orang adik-beradik, mak ayah gitu je lah. Adik-adik aku kalau mak ayah aku pergi kerja, aku pergi sekolah, diorang duduk rumah mengasuh kan. Jadi masa aku demam teruk tu, takkan nak pergi hantar rumah pengasuh, kan berjangkit pula dengan budak-budak lain kan.
mak ayah aku nak biar aku duduk rumah masa tu. Bahaya kalau aku sawan, takut aku cederakan diri aku sendiri. Jadi yang keadaan aku demam-demam panas-panas tu, aku pergi juga sekolah. Sebab masa tu mak ayah aku tak boleh minta cuti dah. Sebab kira tak ada dah masa tu. Jadi aku pun pasrah lah, pergi dah sekolah. Aku pergi sekolah kat dalam demam Pergi sampai sekolah tu, masa dulu kira cikgu aku bagus lah kan. Sebabnya sekarang ni kalau demam sebenarnya tak boleh hantar anak pergi sekolah sebenarnya kan. Tapi masa tu aku pergi, aku duduk sampai habis, sampai aku balik rumah masa tu. Masa tu mak saudara aku duduk rumah aku, tapi dia kerja kan. Aku tak tahu yang dia orang dekat bawah tengah maksudnya mak saudara tu tengah main-main dengan adik-adik aku. Aku dah naik rumah dah. Masa tu senja nak maghrib. So aku ketuk-ketuk pintu, buka pintu, kunci. Bila kunci, aku dah tak larat kan. So diorang tak naik lagi. Aku pun tertidur kat luar. Memang dah lah demam. Dah lah tu memang sawan. Aku pergi terlelap pula kat luar masa dekat maghrib tu. Nak jadikan cerita, memang aku tak sedar dah lepas tu apa yang jadi. Aku sedar. Dia macam fast forward itu, aku sedar aku atas kursi dengan tinggal singlet dengan seluar dalam je. Dan ikut cerita mak saudara aku, masa aku tak sedar tu, aku dah terlelap kat luar. Diorang dah naik atas rumah, dia buka pintu. Nak jalan panggil aku. Jom masuk ni. Masuk rumah, aku tidur luar. Dia cerita aku jalan. Aku bangun, aku jalan mata aku pejam. Dahsyat kan? Magic tau. Pergi masuk dalam rumah tu, aku jalan tu. Tapi aku jalan tu, tangan aku lurus macam hantu Cina lompat-lompat tu. Tangan aku lurus macam tu. Pergi ke adik aku yang nombor 2. Pergi nak cekik adik aku. Memang aku dah pergi nak cekik dia lah. Tapi mak saudara aku panik lah. Dia dah tolak, dia panggil aku. Adik aku dah tumbuk-tumbuk aku. Lepas tu mak saudara aku terai baring ke aku kan, tidur ke aku boleh bangun balik. Bangun tu bukan yang kau tengok cerita hantu macam mana. Kalau dia baring, zup, dia terus naik je kan. Tak ada dalam keadaan dia duduk ke tak. Aku baring, aku terus bangun macam tu. Lagilah dia panik. Dia telefon mak dengan ayah aku kat tempat kerja. Mak ayah aku berlari balik kan, ajak kawan dia yang pandai berubat orang tu. Masa mak saudara aku baring ke aku tu, dia kata dia cabut stokin aku, dia ambil air, mulut aku dah berbuih dah masa tu kan. Lepas tu yang aku tahunya, jiran-jiran aku semua datang ni. Malu betul. Yang jiran aku datang dah memang orang yang datang berubat tu pesan, buka baju dia, buka kain dia semua, berbuah air kan, badan panas semua. Dia pun berubat lah, baca ayat Quran semua tu. Akhirnya aku pun sedar. Macam biasa, soalan macam biasa. Bila aku terjaga tu, aku macam baru bangun tidur. Tanya semua orang keliling, Kenapa ramai orang kat rumah? Sampai jiran bawah rumah aku tu, anaknya lelaki pun ada juga. Malu, Tuhan je tahu kan. Tapi macam mana aku tak sedar. Soalan sama aku tanya, Kenapa apa jadi macam tu kan. Tu paling last dan paling kemuncak dan paling dahsyat punya sawan aku. Alhamdulillah, lepas daripada jam 4 tu, aku dah tak ada dah kena gangguan. Mungkin pakcik tu orang kata agaknya dah buang kot benda yang ganggu aku tu. Cuma kalau aku demam je, mak aku still berhati-hati. Kalau aku dah kekatan dia balik susah hati kalau aku demam. Tapi Alhamdulillah, sampailah aku sekarang besar. Biasalah agak, kalau kita mengacau-kacau demam tu normal lah. Ni sawan tu yang bahaya kan. Tapi Alhamdulillah sawan tu dah tak ada dah berhenti dah. Sampailah sekarang aku dah besar. Dan Alhamdulillah lah, macam tak ada dah benda tu. Jadi korang yang ada anak ke, ada kena demam panas ke, jangan biar dia punya temperature naik sangat. Sebab demam panas dia bahaya. Bukannya bahaya dari segi kena gangguan ke apa juga. Bahaya dari segi yang kata gangguan bahagian lain, saraf, otak. Sebab orang kata kalau temperature badan kita tinggi sangat kan, otak kita efek kan. Aku efek dia yang kekal sekarang, mata aku rabun yang agak teruk lah kan. Bila tak tahulah, ni kata doktor katanya efek aku sawan dulu. Tapi Alhamdulillah jugalah, mak aku kata walaupun aku sawan-sawan, aku punya efek tak adalah sampai terlantar. Kan ada semua orang kan jadi terlantar,
ambil air tulang belakang lah. Tapi betul memang mak aku cerita bila masuk hospital dia orang nak ambil air tulang belakang, tapi alhamdulillah kata rezeki aku sihat kan, rezeki aku sihat, rezeki aku jadi alhamdulillah bangun boleh berjalan, boleh bergerak semua kan. So kasih aku macam itulah. Kalau ada siapa-siapa ahli keluarga ke anak yang ada penyakit suka cepat demam panas ke apa, kalau boleh buat berubat lah kan. Okey, sampai itu saja. Bye.